Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu nak bincang soalan buku PTRS muka surat 53 iaitu ulang kaji 6 kertas 2. Okey? Baiklah, mari kita tengok soalan nombor 1. Okey, kita baca soalan dahulu dan gariskan kata kunci. Okey, apa kehendak soalan? Baik, Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. Nyatakan nilai tempat bagi digit 7. Okey, soalan dia nak nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Nilai tempat ni, contoh dia ialah sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey? Dan juga juta. Baik, so dia nak nilai tempat bagi digit 7. Kita tengok dekat nombor kita ni, mana satu digit 7? Okey, ini adalah digit 7. Jadi, apakah nilai tempatnya? Betul. Ribu. Okey. Baiklah, seterusnya soalan B. Cerakinkan 57,206 mengikut nilai digit. Cerakinkan. Cerakinkan bermaksud ceraikan nombor mengikut nilai digit. Nilai digit adalah nombor. Ada sifar-sifar di belakang. Okey. So, kita ceraikan nombor. Mudah sahaja. Mula dengan nombor 5. 50,000. Wajib ada simbol tambah. 7,000. Tambah 200. Tambah 6. Okey. Seterusnya. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. A. Padankan pecahan dengan rajah yang betul. Okey, dia suruh kita padankan, suaikan. Okey. Cikgu dah highlightkan apa kata kunci dia. Baik. Yang mana sesuai? Yang mana yang betul? Okey. Mari kita tengok. Okey, pecahan dia ialah 1/4/5. 1/4/5. Okey. Jadi kita tengok dekat gambar rajah ni. Manakah yang berlorek satu bulatan sahaja? Yang ini 2 bulatan. Kan? Kalau tengok yang ni pun 2 juga. So, kalau tengok yang tengah-tengah ni, hanya 1 sahaja. Okey. Kemungkinan yang tengah. Kemudian kita tengok 4/5. 1, 2, 3, 4. 4 yang berlorek. Semua sekali, ni ialah 5. So, jawapannya ialah yang tengah-tengah. Okey. Suaikan. Mudah sahaja. Seterusnya soalan B. Tukarkan 1/6/7 kepada pecahan tidak wajar. Pecahan tidak wajar ni nombor besar di atas, nombor kecil di bawah. Okey, ingat tu. Baik. So, macam mana nak tukar? Mudah saja. 1/6/7. Kita buat darab tambah. 7 darab 1, 7. 7 tambah 6, 13. Per dengan 7. So, 13/7 ialah pecahan tidak wajar. Soalan yang ketiga. Rajah 2 menunjukkan 4 keping kad nombor.
Nyatakan nilai digit bagi digit yang bergaris. Kita gariskan dahulu kata kunci. Nilai digit. Okay. Bagi digit yang bergaris. So, kita tengoklah. Dekat kumpulan nombor ni, mana nombor yang digitnya bergaris? Okey, nombor 6. Okay. Jadi, apakah nilai digit dia? Nilai digit mesti ada sifar-sifar di belakang. So, jawapannya ialah 600. 6 sifar-sifar. Okey. Soalan B. Hitung beza antara nombor terbesar dengan nombor terkecil. Beza. Kata kunci dia. Nombor terbesar dan nombor terkecil. Jadi kat sini awak kena kenal pasti dahulu mana satu nombor terbesar, mana satu nombor terkecil. Jadi kita tengok mana satu nombor terbesar. Ya, 25,635. Warna biru nombor terbesar. Okey, kemudian mana satu nombor terkecil? Betul. 22,135 ialah nombor yang terkecil. Okey. Jadi, beza operasi tolak. So, 25,635 awak tolak dengan 22,135. 5 tolak 5 sifar, 3 tolak 3 sifar, 6 tolak 1, 5, 5 tolak 2, 3. 2 tolak 2 sifar, tak payah tulis. So, jawapannya ialah 3,500. Okey. Soalan seterusnya. Nombor 4. 4A. Umur suria ialah 10 tahun. Nyatakan umur suria itu dalam bulan. Kata kuncinya ialah 10 tahun. Okey. Dia nak dalam bulan. Okey. Murid-murid kena tahu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kan? Itu awak wajib tahu. So, sekarang ni soalan dia kata. Okey. Cikgu padam balik. Okey. Soalan dia kata 10 tahun. 10 tahun. Maka 10 tahun darab 12 bulan. Kan? Sebab 1 tahun 12 bulan. So, kalau 10 tahun 1 darab 12, 12. Sifar ada 1 di belakang. Letak sifar. So, 120 bulan. Soalan B. Jadual 1 menunjukkan jangka hayat harimau, gajah dan beruang panda. Jangka hayat bagi penyu tidak ditunjukkan. Okey, dia kata harimau 25 tahun, gajah 60 tahun, beruang panda 20 tahun. Penyu tak ada. Okey, dia tak tunjuk. So, soalan dia kata jangka hayat bagi seekor penyu ialah 4 kali jangka hayat seekor harimau. Nyatakan jangka hayat penyu. Dia nak tahu penyu ni berapa. Okay. So, dia kata kat sini 4 kali jangka hayat seekor harimau. Okay. Harimau dia dah bagi dah. Harimau 25 tahun. So, soalan dia kata 4 kali harimau. Kan? So, cara nak buat dia, kita ambil harimau 25 tahun. Kita darab dengan 4. 5 darab 4, 20. Sifar naik 2. 4 darab 2, 8. 9, 10. So, jawapan dia ialah 100 tahun. Soalan yang kelima.
Sata Cartas menunjukkan kedudukan kereta yang dimiliki oleh 5 orang pekerja. Okey. Soalan A. Ana bergerak dari keretanya. Okey, kita terus gariskan. Ana bergerak dari keretanya 3 petak ke kiri dan 4 petak ke atas untuk berjumpa adiknya. Okey, siapakah adik Ana? Cara nak buat. Okay. Dia kata 3 petak. 1, 2, 3. Ke kiri. Okey. Kita gerak ke kiri dahulu. Kemudian 4 petak ke atas. 1, 2, 3, 4. Maka Adi adalah adik Ana. Tulis kat sini Adi. Okey. Seterusnya, soalan B. Nyatakan laju dan baris bagi kedudukan kereta adik Ana. Okay, so kita kena bagi tahu. Ni, kereta Adi ni. Apakah kedudukan dia? Okey. Apakah kedudukan kereta Adi? Okey. So, laju. Ini adalah laju. Ini adalah baris. Okey. Laju kita baring. Ini laju paksi X. Ini paksi Y. Okey. So, dia tanya laju kan? So, laju. Kita bacalah kat bawah ni. Petak apa? Petak C. Kemudian baris. Okey, baris. Kita baca dekat paksi Y ni. Nombor berapa ni? Nombor 5. Itu sahaja. Okey, C5. Okey. Cikgu teruskan soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan jisim bagi 4 paket tepung yang sama. Ada 4 paket tepung. 1, 2, 3, 4. Okey, jumlah tepung ini semua ialah 10 kg 600 gram. 10 kg 600 gram ni untuk 4 paket tepung. Nyatakan jisim dalam gram tepung itu. Okey. Nyatakan jisim dalam gram tepung itu. Mudah sahaja. Ni kan jumlah dia kan. Okey. Dia nak dalam unit gram. Okey, kalau kita tengok kat sini, 600 gram ni 600 gram ni dah dalam unit gram. Tak payah tukarlah kan. Yang kita perlu tukar yang ni. 10 kg. Okey. Murid-murid kena tahu 1 kg sama dengan 1000 gram. Kalau 10 kg 10,000 gram. Okey. Jadi 10,000 gram kita tambah dengan 600 gram. Boleh congak je ni. Jadi 10,600 gram. Okey. So 10,600 gram. Wajib tulis unit dia. Okey. Boleh? Baik, seterusnya soalan B. Berapakah jisim dalam gram setiap paket tepung itu? Mari kita gariskan kata kunci dahulu. Berapakah jisim dalam gram setiap? Apa maksud setiap? Setiap ni bermaksud satu paket lah. Ni, satu paket ni dia nak tahu berapa gram. Okey. So, kita nak buat operasi apa? Betul. Operasi bahagi. Okey. Dia nak dalam gram. Kita ambil yang 10,600 gram tu. 10,000
600 gram. Kita bahagi dengan, ada berapa paket tepung? 1, 2, 3, 4. Bahagi 4. Okey. So, kita guna sifir 4. 4, 8. Yang kedua, turun 8. 10 tolak 8, 26. Okey. 26 yang keberapa? 4, 8, 12, 16, 20. 20, 24. 24 yang ke-6. 24. 6 tolak 4. 20. Okey. 20 yang keberapa? Yang ke-5. 20. Habis. So, Sifah naik atas. Okey. Jadi, 2,650 gram. Cikgu tulis kat sini jawapan dia. Okey, 2,650 gram. Okey. Kita teruskan soalan C. Harga bagi 3 paket tepung ialah, okey, sekejap cikgu padam ni sikit. Tak nampak kan? Okey. Harga bagi 3 paket tepung itu ialah RM6.90. Okey, 3 paket. Hitung harga bagi 2 paket tepung itu. Okey, yang ni mudah saja. Okey, cikgu dah ajar dekat sekolah masa sebelum kita cuti sebab PKP. Okey, cikgu dah ajar. Okey, tengok sini 3 paket untuk RM6.90. Okey, kalau dia nak 2 paket, cara dia mudah saja. 2 per dengan 3 darab RM6.90. Okey. Jadi, 3 dengan RM6.90 ni operasi bahagi. Okey, kita bahagi dulu. Cikgu buat kat sini. RM6.90. Cikgu bahagi dengan 3. Guna sifir 3. 6 bahagi 3. Yang kedua, 6 tolak habis. Naik titik. Turun 9. 9. 3, 6, 9. Yang ke-3. 9 tolak habis. Jadi, RM2.30. RM2.30 ni awak. Okey, sekejap, sorry. Sekejap cikgu tersalah. RM2.30. Okey. RM2.30 ni ialah untuk 1 paket. Sekarang ni soalan dia tanya untuk 2 paket. Nak cari 2 paket mudah je. Ambil RM2.30 tambah RM2.30. So, jadi RM4.60. Okey? Soalan yang ke-7. Piktograf menunjukkan bilangan barkod dihasilkan oleh Puan Rahimah dalam 4 hari. Kita gariskan 4 hari. Okey, ini adalah perkara penting. Okey, Selasa, dia ada 3 gambar barkod. Rabu, ada 2 gambar barkod. Khamis, ada 4 gambar barkod. Dan Jumaat, ada 3 gambar barkod. Okey, kat sini dia kena baca ni petunjuk. Petunjuk ni dia kata satu bakul ni mewakili 4 buah bakul. Satu gambar bakul ni mewakili 4 buah bakul. Jadi kat sini kita boleh carilah. Kita tengok. Ini ada 1, 2, 3. 3 darab 4. 3 darab 4 berapa? 12. Ada 2.
2 darab 4. Kita boleh cari jumlah bakul. Okey, 8. 1, 2, 3, 4. 4 darab 4. Okey, 4 darab 4 berapa? 4, 8, 12, 16. 1, 2, 3. 3 darab 4 berapa? 4, 8, 12. Okey, mudah sahaja. Okey, lepas tu soalan dia tanya apa ni? Dia tanya, hitung beza. Apa itu beza? Ya, beza adalah operasi tolak. Hitung beza bilangan bakul dihasilkan pada hari Rabu dengan hari Jumaat. So, kita highlight hari Rabu dan juga hari Jumaat. Okey. So, kita dah tahu dah jumlah hari Rabu berapa, hari Jumaat berapa kan? Beza kita dah tahu operasi tolak. Maka tolak sajalah. 12 tolak 8. 12 tolak 8 berapa? 4 bakul. Okey? Seterusnya, soalan B. Berikut adalah harga bakul. Okey, dia dah bagi harga bakul. 1 bakul RM18. Okey, untuk 1 bakul 1 bakul. Okay. Soalan dia, sejumlah 15 bakul belum dijual. Okey, gariskan. Hitung jumlah harga jualan bagi bakul yang telah dijual. Macam mana kita nak buat ni? Okey, sekarang ni mula-mula sekali awak kena tahu jumlah bakul. Okey, awak kena tahu dulu ialah jumlah bakul. Macam mana kita nak cari jumlah bakul? Kan dia kata 15 buah bakul belum dijual. Hitung jumlah harga jualan bagi bakul yang telah dijual. Okey. Jadi, mula-mula sekali awak tambah ni. Sekejap Awak tambah 12 tambah 8 tambah 16 tambah 12. Awak kena cari jumlah bakul dahulu. Okey. Kita tulis kat sini. 12 tambah berapa? Tambah 8. Lepas tu tambah 16. Lepas tu tambah 12. Okey. Tambah 8 tambah 2, 10. 10 tambah 6, 16. 17, 18. 8, 1. 1, 2, 3, 4. Okey. Maka ini adalah jumlah bakul. Ini adalah jumlah bakul. Dia kata 15 bakul belum dijual. Tak jual lah. Belum dijual tu maksudnya tak jual lagi. So, kita boleh cari kat sini berapa jumlah bakul yang telah dijual. Okey, awak tulis kat sini. Bakul telah dijual. Okey. Macam mana nak cari bakul yang telah dijual? 48 awak tolak dengan 15. 8 tolak 5, 3. 4 tolak 1, 3. Okey, kat sini kita dah tahu 33 bakul yang telah dijual. Okey. So, dia nak tahu kat sini jualan bakul yang telah dijual. Kita dah tahu jumlah bakul yang telah dijual 33 kan? Jadi, mudah sajalah. Nak buat macam mana? Kita ambil maklumat ni, 1 bakul RM18 kan? So, kita buat RM 18 kita darab dengan 33 yang telah dijual tu. Okey, 8 darab 3 berapa? 8, 16, 24. Naik 2. 1 darab 3, 3. 4, 5. 8 darab 3,
8, 16, 24. Naik 2 lagi. 1 darab 3, 3, 4, 5. Okey, so 4, 9, 5. Okey, so jumlahnya ialah RM594. Wajib tulis RM RM tu wajib tulis. Okey. Seterusnya soalan nombor 8. Raja 4 menunjukkan jarak dari bank ke klinik dan ke pasar. Okey. Bank ke klinik 3,250 meter. Daripada klinik ke pasar tak tahu. Tapi daripada bank ke pasar ialah 20 km 250 meter. Okey, kita baca soalan A. Nyatakan jarak dalam kilometer dan meter dari bank ke klinik. Dari bank ke klinik. Maksudnya dia nak tahu jarak ni. Dia suruh tukar kepada kilometer dan meter. Mudah sahaja. Kita guna teknik ZAS. Macam mana? 3,250 meter. 1, 2, 3. ZAS. Okay, so jawapannya ialah 3 kilometer 250 meter. Okey, mudah sahaja. Soalan B. Hitung jumlah jarak dalam kilometer dan meter. Jumlah. Dia nak jumlah. Jumlah ialah operasi tambah. Okey. Dari klinik ke pasar. Okey, maksudnya dari klinik ke pasar. Melalui bank. Dari klinik ke pasar melalui bank. Okey, melalui bank maksudnya dia nak pergi melalui bank. Hitung jumlah jarak dalam kilometer dan meter dari klinik ke pasar. Dari klinik dia nak pergi pasar tapi melalui bank. Maksudnya dia lalu jalan ni. Kemudian dia lalu jalan ini. Kan? So, jumlah operasi tambah. Mudah. Okey, yang ni kita dah tahu. 3 kilometer 250 meter. Okey, ambil yang tu. Kemudian tambah dengan 20 kilometer 250 meter. Okey, so sifar 10, 4, 5, 3, 2. So jawapannya ialah 23 kilometer 500 meter. Wajib tulis unit tau. Kilometer dengan meter tu wajib tulis. Okey? Soalan ke-9. Rajah 5 menunjukkan 2 buah bekas berisi air. Okey, ada bekas M dan juga bekas N. Bekas M dan juga bekas N. Okey. Dia kata, nyatakan isi padu dalam ml, air di dalam bekas N. Okey, kita gariskan. Dia kata, isi padu dalam ml, air dalam bekas N. So, kita tengok dalam N. Okey, dia nak unit ml. Mudah je. Okey, ni dia bagi 1 liter 860 ml. Dia suruh tukar kepada ml. Yang ni tak payah tukar lah kan. Sebab dah dalam unit ml. Yang kena tukar hak ni. Tapi 1 liter kita dah tahu. 1 liter sama dengan 1000 ml. Tambah dengan 860 ml. Tambahlah. Sifar 681.
Jadi 1860 ml. Okey? Mudah sahaja. Soalan B. Hitung jumlah. Okey. Jumlah isi padu dalam liter air di dalam kedua-dua bekas itu. Dia nak dalam unit ni. Dalam unit liter. Okey. So, jumlah operasi tambah kan? Kita boleh tambah dulu. Okey. Yang ni 1860 ml. Yang ni kalau kita tukar 250 tak payah tukar. Kita tukar 4 liter. 4 liter sama dengan 4,000. 4,000 tambah dengan 250. 4,250 ml. Kan? Okay, so. Dia nak dalam liter. Okay, tak apa. Cikgu tambah dulu. 1860 ml tambah dengan 4,250 ml. Tambah jadi sifar 6 tambah 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitu. 8 tambah 1, 9, 10, 11. 4, 5, 6. Kan? So, jadi 6,110 ml. Tapi dia nak dalam liter. Jangan risau. Kita boleh guna teknik ZAS. Macam mana guna teknik ZAS? 1, 2, 3, ZAS. Okay, so jadi jawapannya ialah 6 liter 110 ml. Dapat. Seterusnya, soalan nombor 10. Rajah 6 menunjukkan dua buah segitiga yang dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama besar. Bahagian berlorek adalah bahagian yang diwarnakan oleh Gina. Soalan A. Okay. Sebelum tu, kita tengok dulu gambar rajah. Terus tulis. K, berapa yang berlorek? 1 je kan? So, pecahan dia ialah 1/2. Tulis siap-siap. Okey. L, kira berapa yang berlorek? 1, 2, 3, 4, 5. 5 per dengan berapa semua segitiga? 5, 6, 7, 8. 5/8 ialah L. Okey, soalan A. Dia kata apa soalan A? Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna pada segitiga L. Allah, mudah je. Dah ada jawapan kat situ kan. Ni, L. Berapa? 5/8. Okey. Seterusnya, soalan B. Hitung jumlah. Jumlah ialah operasi tambah bahagian berwarna pada kedua-dua segitiga itu. Bahagian berwarna. Bahagian berwarna tu maksudnya bahagian yang berlorek lah. Okey, kita dah kira kan. K ialah 1/2. L adalah 5/8. Jumlah operasi tambah. Okey. Macam mana kita nak selesaikan? Kita kena samakan penyebut dahulu. Ni penyebut dia. Okey. Kita tengok 2. 2 ni boleh jadi 8. So, kita boleh darab 4. Darab 4. Tulis kat bawah. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Tambah 5/8. Okey, cikgu garis tengah-tengah ni. Sama dengan 9/8. Okey, jadi awak tengok kat sini. 9/8 ni ialah pecahan tidak wajar. So, macam mana nak wajarkan dia? Betul, operasi bahagi. Okey, 9 bahagi 8. Naik 1, turun 1 darab 8, 8. 9 tolak 8, 1. So, kita baca 1/8. Tulis jawapan kat sini. 1/8. Dapatlah 2 markah. Okey?
Soalan yang ke-11. Rajah 7.1 menunjukkan sekeping kad berbentuk segi empat sama. Ini adalah segi empat sama. Segi empat sama bermaksud semua sisi dia, ukuran dia adalah sama. Okey. Hitung luas dalam cm persegi kad itu. Apa formula luas? Luas ialah panjang darab lebar. So, kita tengok. 8, sini pun mestilah 8. Maka kita buat 8 cm darab 8 cm. 8 darab 8 sama dengan 64 cm persegi. Okey, wajib letak cm2 ni. Kenapa cikgu letak cm2 ni? Sebab ni, sini cm, ini cm. Okey, so jadi cm 2. 2 kali kita darab cm. Okey. Baik, seterusnya soalan B. Okey, dia kata apa ni? Diana membuat sekeping kad lain dengan memilih salah satu daripada 3 segi empat sama pada rajah 7.2. Ni. Dia pilih salah satu, sama ada R atau S atau T. Panjang kad itu adalah 2 kali. Okey, kita garis terus. Panjang. 2 kali panjang kad 7.1. Panjang sisi dia tu 2 kali. Kan? Kita tengok. Panjang asal dia ni ialah 8 cm. Betul tak? Okey. So, kalau 2 kali, darab 2. 8 darab 2 berapa? 16. 16 cm kan? Okey, so kita tengok kat gambar rajah ni. Mana 16 cm? Ya, T. T adalah 16 cm. Okey. So, dia kata apa lagi kat bawah ni? Hitung luas. Dia suruh cari luas. Luas dalam cm persegi kad yang dibuat oleh Diana. Okay, so luas. Senang je. Panjang darab lebar. Panjang dia 16 cm. Lebar dia ialah 16 cm. Okey. So, awak boleh buat dalam bentuk lazim. 16 cm darab 16 cm. 6 darab 6, 36. 1 darab 6, 6, 7, 8, 9. Okey, kemudian pangkah 6 turun pangkah kat bawah. Wajib. Okey. 6 darab 1, 6. 1 darab 1, 1. Tambah. Jadi, 6, 9 tambah 6, 15. 1 tambah 1, 2. So, 256 cm persegi. Jangan lupa persegi tu. Okey. 256 cm persegi. Tandakan tik pada segi empat tepat yang dipilih oleh Diana. So, segi mana? T. Tandalah T. Sebab kita dah tahu dah kat sini. Yang ni. Kan? Okey. So, tanda je lah T. Nombor 12. Rajah 8 menunjukkan wang simpanan Adam. Okey. Ini 100, 50, 50, 20, 10, 5, RM1. Okey. Soalan dikata apa ni? Hitung jumlah. Jumlah ialah operasi tambah. Jumlah wang simpanan Adam. Mudah je. Tambahlah. Tengok ni, 2 markah. Kalau 2 markah, awak kena tunjuk jalan kerja. Okey, tulislah. RM100 tambah. Okey, 100 dah. 50 tambah 50, 100 juga kan. Tulis siap-siap macam ni pun boleh. 20. RM20. 10. RM10. Lagi. 5, 6, 7. RM7.
Okay, so tambah. 100 tambah 100, 200. 200 tambah 20 tambah 10, 30. 230. 230 tambah 7, 237. Letak RM di hadapan. Itulah jawapan. Okey? Seterusnya, nombor 13. Jadual 2 menunjukkan peratusan. Okey, kita tanda terus. Peratusan murid yang menyertai acara sukan di sebuah sekolah. Peratusan murid yang menyertai acara lompat tinggi tidak ditunjukkan. Okey. Lontar peluru 20, lompat jauh 10, larian 50, lompat tinggi tak tahu. Okey, so hitung peratusan. Okey, kita gariskan. Hitung peratusan murid yang menyertai acara lompat tinggi. Dia nak tahu yang ni, berapa peratus dia. Okey. Untuk tajuk peratus, awak kena tahu markah penuh. Cikgu selalu cakap, markah penuh ialah berapa? Yes, 100%. Ini adalah markah penuh. Okey, kita kira kat sini. 50. 50 tambah 10, 60. 60 tambah 20, 70, 80. Kan? Okey. So, macam mana kita nak cari yang ni? Mudah sahaja. 100%. Awak tolak dengan ini dan ini. Tadi kita kira ialah jumlah dia ialah 80%, kan? Okey. So, tolak dengan 80%. Sifar 10 tolak 8, 2. Jawapannya ialah 20%. Okey. Soalan B. Berdasarkan maklumat pada jadual 2, lengkapkan carta pai menunjukkan peratusan murid mengikut jenis sukan yang disertai di sekolah. Kita dah dapat tadi maklumat dia, kan? Kita isikan je lah. Lompat tinggi tadi 20%. Lompat jauh tadi ialah 10%. Okey, kita isi je. Dapat 2 markah. Mudah sahaja. Okey. Seterusnya, nombor 14. Jadual 3 menunjukkan jisim dan harga bagi bawang putih dan cili kering. Okey, bawang putih sekilo RM7. Cili kering 100 gram RM1.50. Hitung harga bagi 700 gram cili kering. Mudah je ni. Kita ambil maklumat ni dulu. Kan? 100 gram RM1.50. Buat macam ni boleh. 100 gram RM1.50. 100 gram RM1.50. 100 gram RM1.50. Okey. Berapa ratus gram dah? Baru 300 gram. Tambah lagi 100 gram RM1.50. Tambah lagi 100 gram RM1.50. Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. 100 gram RM1.50. 100 gram RM1.50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup 700 gram. Sini ialah 700 gram. Dia nak 700 gram, kan? Okey, so kira duit kat sini. Jom kita kira. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, RM7. Okey, ada RM7. Sekejap, kita tulis kat sini dulu, takut lupa. Sekejap. Okey, RM7 kan? Okey, lepas tu kita kira yang 50 sen ni. 50 sen tambah 50 sen RM1. RM1.
RM2, RM3. Okey, kita tulis kat sini. RM3. Kan yang kita dah cari ni. RM1, RM2, RM3. Lepas tu ada 50 sen. Tambah 50 sen. Tambah je lah. Jadi 50 sen, 7, 8, 9, 10. So, harga bagi 700 gram cili ialah RM10.50. Itu kalau operasi tambah. Cikgu guna operasi tambah. Awak boleh juga guna operasi darab. Okay, cikgu tulis kat sini ya. Operasi darab ialah RM. Okay, RM1.50 darab dengan 7. Kan? 700 gram. Darab dengan 7 je. Okey. So, sifar darab 7. Sifar 5 darab 7. Kenapa cikgu darab 7? Sebab 7 kali. 7 kali. Kan? Ni 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali berulang. Macam tu. Okey. So, 5 darab 7, 3, 5. 1 darab 7, 7, 8, 9, 10. Sama je. RM10.50. Okey? Mudah sahaja. Okey. Soalan yang terakhir. Puan Faizah membeli bawang putih dengan harga RM21. Okay, bawang putih RM21. Terus garis kata kunci dia. Hitung jumlah jisim bawang putih. Jumlah jisim bawang putih yang dibeli oleh Puan Faizah. Okey, kita tengok kat sini. Bawang putih ni sekilo RM7. Okey, sekilo RM7. Puan Faizah ni beli dengan harga RM21. Jom kita tulis macam ni pun boleh. 1 kg. RM7 untuk 1 kg. Kalau RM21, salin balik. RM21 per dengan berapa? Ya, 7. RM7 darab 1 kg. Okay, sekarang ni kita nak jumlah jisim. Betul tak? So, RM ni kita tak nak. Kita buang lah. Jadi tengok sini. 21 dengan 7. Boleh bahagi. 21 bahagi 7. 7, 14. 7, 14, 21. Yang ketiga, 21. Habis. Potong, 3. 3 darab 1 kg sama dengan 3 kg. Okey? Itu sahaja. So, itu sahaja pelajaran untuk hari ini. Cikgu harap apa yang kita bincang pada hari ini, murid-murid dapat semak balik dekat buku latihan modul PTRS. Semak dan kalau ada salah, boleh buat pembetulan. Okey? So, kalau ada tak faham, ada yang kurang jelas, boleh PM cikgu. Okey? Itu sahaja daripada cikgu. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri semua.